Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya ingin berkongsi satu lagi topik, iaitu tajuk dia Activity Customer Survey. Okey, um, Customer survey ni kalau dalam bahasa Melayunya kita panggil kajian ataupun maklum balas ataupun feedback daripada pelanggan yang pernah menggunakan servis ataupun membeli produk daripada kita. Okey, sebelum tu saya beri dulu definasi dia ataupun apakah yang dimaksudkan dengan customer survey ni. Okey, customer survey ni ialah di mana kita buat pertanyaan lah, kita bagi soalan, beberapa soalan yang berkaitan dengan maybe produk kita, servis kita untuk dijawab oleh customer kan, ataupun pendapat mereka terhadap servis dan produk yang mereka dah beli tu macam mana kan. Selain daripada tu, kita boleh juga dapat tahu apa perasaan mereka semasa ataupun apabila telah selesai urusan pembelian produk ataupun servis yang kita dah bagi. Okey, yang keduanya, untuk apa customer survey ni? Apa dia punya benefit dia? Okey, pertama sekali ianya adalah untuk penambahbaikan ataupun memberi improvement kepada produk dan servis yang telah kita jalankan. Penambahbaikan lah. Okay, contohnya macam sebelum ni produk kita mungkin gamnya tak kuat. Itu salah satu daripada produk saya lah kan. So daripada customer yang kita boleh dapat tahu. Mungkin kita tak sedar, tapi dengan adanya customer survey ni, kita dapat tahu dan boleh improve kualiti produk kita kan. Okey, selain daripada itu, untuk melahirkan pelanggan yang setia. Maknanya bila kita selalu tanya dengan pelanggan, maknanya pelanggan tu rasa macam ada kita dengan pelanggan tu ada connection lah, ada relationship, dan customer rasa kita ambil tahu tentang apa yang dia rasa kan. Okey, selain daripada itu, kenapa survey ni perlu dilakukan? Kerana katakanlah kita dah lama beberapa tahun menjual produk yang sama. Tiba masanya kita teringin untuk melancarkan produk yang baru kan. So produk yang baru tu kadang-kadang kita tak boleh, bukan kadang-kadang, memang kita tak boleh sesuka hati untuk melancarkan tanpa kita membuat survey terlebih dahulu kan. Maybe kita suka produk tu, contohnya katakanlah produk kecantikan, lipstick katakan yang berwarna peach. Maybe kita suka warna peach, tapi tak ramai pelanggan yang suka warna tu. Tu sebab kita perlu buat survey supaya produk yang kita bakal lancarkan tu tidak terjual, akan laku lah, akan lebih laku, akan lebih berpotensi untuk mendapat lebih ramai customer. Okey, itu antara sebab kita buat survey. Okey, selain daripada dengan siapa kita perlu buat survey ni? Okey, kita boleh buat survey ni, kita patut buat survey ni dengan customer yang sedia ada, yang dah pernah membeli ataupun menggunakan servis perkhidmatan kita. Contohnya itu sebabnya kita perlu menyimpan data-data customer yang pernah membeli dengan kita. Sebabnya kita akan gunakan balik data tu untuk kita membuat survey. Alright. Okey. Bila pula kita perlu membuat survey ni? Okey, sebaik-baiknya survey ni kita boleh buat selepas mereka dah dapat barang. Okey, contohnya proses jual beli tu dah berlaku dan kita pun dah buat penghantaran, dan selepas mereka dapat barang tu kita boleh terus tanya kan, supaya mereka masih lagi fresh lah. Bila customer dah dapat barang ni, dia akan
soalan-soalan yang kita tanya tu lebih fresh lah kan. Diorang pun tak lupa. Kalau dah terlalu lama kita tak tanya, mereka pun dah lupa dah pernah beli ke barang ni kan. Okey. Ataupun bila-bila masa sahaja. Bila kita rasa dah lama tak contact ataupun buat connection, relationship dengan customer, kita boleh mulakan untuk buat survey. Lepas tu untuk improve produk, servis dan juga untuk kita nak buat pelancaran produk baru. Sebab tu kita buat survey. Okey, seterusnya apa yang kita nak survey kan? Apa yang kita nak kaji ataupun apa soalan-soalan yang boleh kita tanya kepada customer. Okey, kat sini ada contoh. Kat sini ada contoh yang saya telah buat, Mrs. Sticker telah buat, borang maklum balas customer. Okey, apa yang ada? Okey, soalan-soalan ni saya akan rujuk kepada company-company yang pernah buat, yang dah stable, dah besar. Saya refer kepada soalan-soalan yang biasa mereka tanya. Okey, contohnya macam ni, email address, nama dan juga nombor telefon kita boleh dapatkan daripada customer. Kemudian, apakah produk yang mereka pernah beli dengan kita. Ini antara contoh produk-produk Mrs. Sticker yang mereka pernah beli. Okey, lepas tu dari segi kualiti produk, maybe kita boleh kategorikan, detailkan lagi produk tu. Contohnya contoh yang Mrs. Sticker ni, dia ada material kertas, ada ink, cara pembungkusan ataupun packaging dan juga penghantaran. Apa yang perlu diperbaiki, kat sini customer boleh rate kan lah. Adakah produk ni perlu diperbaiki, kurang memuaskan ke, sederhana, baik ataupun sangat baik. Okey, ini salah satu contoh. Okey, kalau servis perkhidmatan pula, ni dari segi customer service, adakah layanan pesera pelanggan mudah berurusan, mudah dihubungi, cara penyampaian produk macam mana, adakah membantu dalam pembelian mereka. So mereka boleh rate dekat sini. Lepas tu kita pun juga boleh tanya, adakah anda akan menggunakan lagi perkhidmatan kami pada masa akan datang, ya ataupun tidak. Lepas tu, adakah mereka akan mengesyorkan produk ini kepada rakan-rakan yang lain, ya atau tidak. Dan juga cadangan pembaikan, kalau mereka ada cadangan yang lain lah selain daripada yang di atas kan. Okey, lepas tu jika kita pun boleh tanya, jika kami hendak melancarkan produk yang baru, yang mana satukah yang anda akan cuba? Kita boleh senaraikan dekat sini lah. Sebab mungkin kita nak pilih satu sahaja yang paling mendapat permintaan. Okey, so dekat sini, okey, ini contoh ini contoh soalan. Okey. Okey, bagaimana kita nak buat kajian ni? Okey, kita boleh menggunakan yang ni saya gunakan Google Form. Kita boleh dapat bila kita register sahaja dengan Google ada Gmail apa semua tu, kita boleh buatlah menggunakan Google Form macam ni ya. Kita boleh buat pertanyaan kat sini, template dekat sini, dan juga kita boleh edit dan save. Okey, responses pun kita boleh dapat immediately bila kita hantar kepada customer, kita akan dapat respon dekat sini. Kita boleh tahu respon mereka ya. Yang ni yang mana dah masukkan email. Okey, kat sini saya ada lebih kurang 141 yang dah bagi respon. Mereka dah masukkan email, nama, nombor telefon. Lepas tu kita tengok kat sini produk mana yang paling banyak mereka dah gunakan. Okey, yang ni dia punya feedback mengenai kualiti produk. Kalau warna biru ni perlu diperbaiki, kurang memuaskan. Warna merah, orange sederhana, baik. Warna hijau sangat baik, warna purple. So dekat sini kita boleh dapat summary lah daripada apa yang mereka jawab. Lepas tu servis perkhidmatan pun sama. Okey, yang ni adakah mereka akan menggunakan lagi produk pada masa akan datang 100%. Okey, kalau semuanya berkata ya, dia akan bagi check macam ni lah 100%. Lepas tu adakah mengesyorkan pada rakan.
Okey, lepas tu cadangan perbaikan. Okey, yang ini yang kita bagi tempat kosong untuk mereka isi tadi. Mereka akan jawab macam ni lah. Kat sini kita boleh improve. Kan? Kalau boleh dapat dikecilkan sedikit. Okey, gamnya kurang melekat. Sebesar itu juga. Okey, kita boleh ambil yang mana negatif tu lah untuk improvekan kita punya produk ataupun servis. Okey, kat sini pula apakah produk yang boleh kita lancarkan dan ianya mendapat permintaan yang tinggi. So kat sini kita boleh tengok graf juga. Alright, okay, ini salah satu contoh yang telah saya buat. Okey. Menggunakan Google Form Google Form tadi. Okey, macam mana kita nak hantar kepada customer? Kita boleh hantar melalui email, kita boleh hantar melalui WhatsApp dan juga kita boleh hantar melalui Facebook. Yang PM selalu tu kan, melalui social media. Alright. Okey, di akhir untuk menggalak lagi satu tips untuk menggalakkan customer-customer kita ni mengisi borang survey form ni. Memang kebanyakan orang kadang-kadang tak suka, ada yang tak suka untuk mengisi borang ni kan. So kita boleh encourage mereka untuk mengisi borang ni dengan memberikan maybe voucher 20% discount dengan pembelian produk kita selepas mereka menggunakan selepas mereka mengisi borang ni. Kita bagi voucher 20% yang mereka boleh gunakan untuk membeli produk kita. Okey. Alhamdulillah, itu saja daripada saya untuk topik hari ini. Moganya ia bermanfaat kepada semua. Terima kasih.